إلى أرواح آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, pertama sekali kita rafa'kan tinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin limpah kurnia inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum kita baca kitab Ayyuhal Walad tu, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diambil dipetik daripada buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qit'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, yakni ujian berat terhadap iman. Seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau seorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Ia telah menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Ini makna nak sebut kata apa? Hadis ni Nabi sebut tentang makna kita ni kena segeralah dalam masalah beramal ni, cepat-cepat dengan kita duk tangguh-tangguh. Pasal apa? Fitnah yang main ni kau duk dahsyat. Makin hebat fitnah yang main pada kita ni, makin hari makin hebat, makin hari makin hebat. Fitnah yang sampai Nabi kata apa? Ka qita'il laylil muzlim, seperti mana yang memotong pada malam yang gelap gelita. Ada orang yang beriman pada waktu pagi, pada esok harinya pada pagi dia beriman, pada waktu petang dia jadi kafir dah. Dan ada orang yang beriman pada waktu petang, pada esok pagi dah jadi kafir. Sebab apa? Mudah sangat dia nak jual agama dia. Kita tengok keterangan hadis ni. Hadis ni menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang di akhir zaman. Ujian makin dahsyat.
Sama ada kita sedar dengan tak sedar. Hebat. Maknanya musuh-musuh pun makin agresif. Musuh-musuh Islam makin hari makin dahsyat. Jadi makna kita ni kena segera. Jadi saya buat cerita satu kisah mungkin bisa dengar betul. Kalau kita tengok ada seorang tokoh umpamanya tokoh dakwah. Nama dia Dr. Abdul Rahman Sumai. Dr. Abdul Rahman Sumai ni dia seorang doktor perubatan. Doktor perubatan yang dia pergi belajar di England kata sana, lepas tu dia pergi buat pakar dekat US. Dr. Abdul Rahman Sumai ni. Jadi dia kalau ikutkan maknanya habis belajar terus jadi doktor, tapi dia pilih apa? Dia tak mau jadi doktor. Pasal apa? Masa dia belajar dekat US, dia dengar berita kata apa? Dia kata musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, ini Kristian. Kristian sedang merancang untuk nak Kristiankan seluruh Afrika. Ini memang perancangan mereka. Memang orang kafir, musuh-musuh Islam memang sedang merancang. Kita aduk balik. Mereka sentiasa duk rancang, sentiasa ada je pelan-pelan untuk mereka nak buat sesuatu. Jadi maknanya apa? Bila dia dengar berita tu, dia balik, dia cari kawan-kawan dia yang ada di Kuwait. Lalu dia kata apa? Dia kata aku nak pergi Afrika. Pergi buat apa? Pergi untuk nak berdakwah. Buat kerja dakwah. Tak boleh tangguh dah. Kalau tangguh lagi teruk. Dia kata, maka dia buat usaha kan. Dia buat NGO lah, apalah. Dia pergi duduk di Afrika. Pergi dakwah kat sana kan susah. Dia gerakan missionary kristianisasi ni biasanya dia ni banyak dana. Jadi dana mai aku belah kita ni pun hantar macam-macam untuk pergi kampung asli lah. Kita nak lawan dengan harta jenuh dah. Kita bagi ilmu depa. Jadi maknanya apa? Dr. Abdul Rahman Sumai ni dia pergi duduk di Afrika. Dia usahakan dakwah demi dakwah. Dia buat macam-macam lah halangan cerita lah. Dia duduk sana selama 20 tahun. Selama 20 tahun dia buat dakwah tu. Dia dengan keluarga dia, dengan beberapa orang kawan-kawannya. Usahakan apa yang dia buat, apa yang dia dapat. 11 juta penduduk Afrika masuk Islam. Dahsyat, Masya Allah. Kemudian apa? Dia bina masjid-masjid. Antara apa yang dia buat, masjid-masjid dia bina di sana. Supaya orang sana, orang Islam sana dapat beribadah mudah apa semua. Dekat 5,000 buah masjid sepanjang tempoh dia ada di sana. Dia usahakanlah dengan cari dana macam-macam. Kemudian dia bela anak yatim 13,000. Hampir kebanyakanlah anak-anak yatim yang dia jaga. Kebanyakan semua jadi orang hebat. Jadi menteri, jadi doktor, macam-macam. Dia buat telaga-telaga 7,000 telaga yang dia buat telaga yang tempat-tempat yang kering kat sana susah. Jadi dia usahakan untuk dah jadikan telaga. Buat macam-macam cara lah. Dekat 7,000 buah telaga. Dan dia bina universiti sekolah. Universiti Tanzania antara universiti yang dia usahakan. Apa yang dia kata? Dia kata aku dah usaha sedaya mungkin dah. Kawan dia kata hang balik duduk di sini lah. Kat Kuwait ni dah senang lah. Dia kata kalau aku buat kerja ni untuk aku jadi doktor, pakar je. Aku hanya duduk di sana. Aku buat untuk diri aku seorang. Mungkinlah betul lah dia tolong orang sakit. Tapi dia kata aku buat kerja ni untuk ummah demi Nabi. Usahakan, alhamdulillah Allah bagi pada dia. Tahun 2013 dia meninggal. 2013 dia meninggal, maknanya apa? Hampir seluruhlah penduduk Afrika yang Islam ni banyak sembahyangkan jenazah dia, mayat secara khair dan sebagainya. Sebut kata Masya Allah orang yang jenis tak suka menangguh ni. Tak nampak langsung lah untuk nak dapat kenikmatan. Raja Malik Faisal ni bagi pada dia orang panggil apa? Tokoh lah. Anugerah orang yang suka dakwah ni. Buat kerja Islam. Maka bagi tokoh pada dia dan bagi orang panggil perimbuhan lah. Setahun dapat 1 juta rial. 1 juta rial banyak. Tapi 1 sen pun dia tak ambil untuk diri dia, melainkan dia gunakan untuk jalan dakwah tu. Masya Allah. Dan dia kata apa? Anak aku yang paling kedekut sekali ialah dia ada 4 orang anak dia yang paling kedekut, dia kata iaitu seorang yang dia telah bagi harta dia separuh daripada segala harta dia bagi. Itulah yang paling kedekut. Mana hak lain tu saya cerita bagi
Nak sebut kata kita ni kena tinggal jauh semua. Jadi nak sebut kita berkenaan dengan jangan bertangguh dalam masalah kita nak buat kebaikan ni. Nabi sebut dalam hadis ni, dia kata ujian yang dahsyat akan kena pada orang-orang beriman di akhir zaman. Seorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia boleh menjadi kafir di waktu petang. Begitu pula dengan seorang yang masih beriman di waktu petang, tiba-tiba pada esok paginya boleh menjadi kafir. Begitu pantas dan cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur dalam godaan satu malam atau satu hari saja. Sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hanya untuk mendapatkan sedikit daripada mata benda dunia. Tambahlah keadaan gawat. Tekanan lebih tekanan, akhirnya apa? Orang sanggup dia agama. Dia sanggup, adalah maknanya apa? Memanglah musuh-musuh Islam mereka duk cari dia. Ada peluang dia pun masuk. Ini yang Nabi sebut ni, masa zaman bila keadaan yang dah tertekan, manusia ni tertekan, mana ada orang yang sampai sanggup untuk gadaikan agama dia. Dia sanggup pergi minta kat gereja-gereja. Minta kat gereja bagi bantu sampai satu tahap. Masuklah agama kami senang. Ada orang, dan banyak pun lari. Kenapa? Kerana tekanan. Dia tak pergi minta dekat masjid surau payah. Kat masjid surau banyak sangatlah dia punya ni, proses ni macam-macam. Tapi kat gereja bagi tu. Lama-lama dia tertarik, jatuh sanggup dia korbankan agama dia. Hari ni yang berlaku macam tu yang kita takut. Jadi kata di sini, begitu pantas dan cepat perubahan berlaku, iman yang mahal boleh gugur dalam godaan yang singkat, yang murah saja. Dengan nak jual mata benda dunia untuk nak jualkan iman dia untuk nak dapatkan mata benda dunia. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman. Dan menurut riwayat Ibnu Majah, beliau menambahkan, kecuali orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Orang yang macam ni, kalau Allah Taala hidupkan hati dia selamat. Tapi kalau dia maknanya apa, dia tak jaga sungguh iman dia tak hidupkan hati dia tak pergi campur dengan orang-orang beriman, akan menjadi sebab kepada dia akan gadaikan agama dia. Wal iazubillah. Tu nak sebut kata dalam hadis ni, nak cerita pada kita supaya kita ni jangan duk bertangguh dalam masalah nak beramal ni. Kemudian kita kena jaga sungguh-sungguh iman, mudah sangat untuk nak tercabut. Wal iazubillah. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita di antara orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga dengan itu Allah SWT menyelamatkan iman kita daripada ujian yang sangat dahsyat ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu sikit hadis yang kita boleh sama-sama ambil iktibar, yang mana mudah-mudahan membentuk hati kita untuk jadi orang yang terus istiqamah dengan Islam, beramal dengan kehidupan Islam ni, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita sambung baca kitab Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita baru masuk nasihat yang ketiga, dah selesai. Nasihat yang ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Ilmu ni kalau kita sekadar ada ilmu tapi tak diamalkan ilmu tu, dia tak jadi manfaat lagi. Betul, ilmu ni kena amal. Bukan sekadar kita kumpulkan ilmu. Ramai orang yang ada ilmu. Sebab tu tambah di zaman moden lagilah banyak orang yang pandai-pandai. Ilmu ada, tahu, tapi tak diamalkan. Islam ni, kekuatan Islam ialah apabila kita amalkan hidup kita ni dengan cara hidup Islam. Sebab tu kalau kita baca kisah Snook Hadranci, saya rajin cerita kat kisah ni. Snook Hadranci ni dia orang Belanda. Dia duduk di Belanda, dia pandai, dia bijak. Kemudian Pak Belanda panggil dia, pergi cari macam mana boleh jadi kuat umat Islam. Dia masuk Islam, dia pergi duduk di Mekah.
Dia belajar dengan ulama-ulama di sana. Masa duduk di sana dia belajar sampai dia pandai lah, alim lah. Apa yang dia dapat? Dia dapat apa? Maknanya apa? Orang-orang yang dikata orang Islam ni jadi kuat antaranya ialah sebab apa? Sebab mereka beramal dengan Islam. Depa ada banyak ulama depa ni duk sebarkan ilmu, depa beramal dengan ilmu yang diajarkan. Yang tu antara sumber kekuatan Islam. Kemudian apabila depa dah beramal, kemudian depa ada kesatuan umat. Islam bila bersatu cukup kuat. Itu kalau kita baca sejarah kita tanah Melayu ni pun masya-Allah. Kuat, memang hebat sungguh. Cuma kita baca sejarah sekolah ni dia tak tahu mana sangat. Tapi sebenarnya orang Melayu masya-Allah punya teknologi pun hebat-hebat daripada dulu lagi. Jadi maknanya apabila dia belajar macam tu dia kata balik cerita dekat Belanda, dia kata apa kekuatan umat Islam ni bila umat dia beramal dengan ilmu yang depa ada. Depa ikut mana para ulama dan mereka bersatu padu atas agama. Itu sumber kekuatan. Jadi Belanda bagi kerja kat dia, tugasan kamu dah tahu semua ni, kamu pi ke Aceh, dihantar dia pi ke Aceh. Pecah belahkan penduduk Aceh. Apa yang dia buat? Dia pi bina persepsi buruk di Aceh. Ulama-ulama ni semua dia cerita keburukan, kemudian dia pecah belahkan kesatuan umat Islam ni dengan perkara-perkara khilafiyah. Benda-benda kecil, benda-benda yang apa tak sepatutnya kita bertengkar. Benda berkait dengan furuk, perkara yang berkait dengan cabang-cabang ibadah. Bab tak wirid pas mayang bab sunat je, hak tu boleh jadi sampai kepada perpecahan. Ni yang maknanya dirancang oleh musuh-musuh nak bagi kita ni jadi lemah. Macam tu dah depa buat. Jadi maknanya kita kena bina kekuatan kita dengan apa? Kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Sumber kekuatan kita ni ialah apabila kita beramal. Kita tahu tahajud itu ada kelebihan, kita cuba amalkan. Kita tahu kata puasa, baca Quran, berzikir dan segala-galanya tu semua ada kekuatan sebagai satu sumber kekuatan pada umat Islam. Kita amalkan. Insya-Allah orang Islam akan jadi kuat. Hak jadi lemah pasal apa? Pasal orang Islam semua tinggalkan Islam. Ditanya tentang isi kandungan Al-Quran, banyak yang tak reti. Ditanya tentang kenal Allah Ta'ala, banyak orang yang tak reti. Sembahyang, berapa kerat orang sembahyang akhir zaman ni. Jadi bila kata orang yang ada ilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmu itu untuk diamalkan, maka itu juga adalah salah satu faktor kelemahan pada kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya. Orang yang muflis pada amal ni maknanya apa? Dia balik pada Allah Ta'ala, dia tak ada apa-apa, tak buat apa, belajar banyak dah, pengajian punya banyak tapi tidak beramal. Wal-a'yazubillah. Janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Jangan jadikan diri kita ni kosong. Malah kita tak jadikan diri kita ni sebagai manfaat pada orang lain. Mana kita jadikan diri ni ada aja faedah-faedah yang kita boleh buat. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Kalau semata-mata ilmu saja, ni kata Imam Ghazali, kalau kamu semata-mata ada ilmu tapi kamu tak amalkan ilmu tu, itu belum jaminan untuk kamu jadi orang yang selamat di negeri akhirat nanti. Waktu kata kita kena usahakan untuk kita nak beramal. Apapun ilmu yang kita pelajari, berazamlah untuk kita nak beramal. Zikir-zikir kita ni maknanya apa? Kita kena muhasabah balik. Berapa kali kita zikir sehari? Berapa kali kita selawat? Berapa kali kita istighfar? Semayang sunat kita muhasabah balik. Jaga dah ibadah-ibadah sunat kita. Jadi dia kata apa? Dengan ilmu itu, semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak.
Umpamanya, kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam. Dia buat perumpamaan. Perumpamaan kata, kalau ada orang yang ada 10 bilah pedang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan. Ada orang ni dia ada senjata, kemudian pandai bermain senjata, kemudian dia pula berani pula dengan sikap berani dia, sifat berani dia, dan cekap dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerang. Dia berani, dia ada senjata, dia pandai pula berperang. Lalu ada seekor singa mai dekat dia, terus serang dia. Maka apa pendapat? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Imam Ghazali tanya kita ni, kalau kata ada senjata, singa mai serang, kita buat tak tahu ya. Kita dah ada banyak senjata ni. Adakah mampu untuk kita nak lawan singa tu? Tentu tidak, dia kata. Tentulah kita tak mampu nak lawan. Ada senjata saja tapi kita tak boleh guna senjata. Jadi maknanya apa? Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh Tuan empunya senjata itu. Bila ada senjata, kita gunakan senjata tu. Itu baru jadi manfaat. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya. Orang yang tahu tentang banyak masalah ilmu ni, kitab pun banyak tapi dia tak beramal, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Ilmu tu takkan jadi manfaat untuk dia kecuali kalau dia dah amalkan. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sakan jabin dan kashkab. Ni dia ada keterangan, dia kata sejenis ubatan-ubatan yang merupakan campuran daripada cuka dan madu atau apa dua yang manis dicampurkan dengan yang masam. Benda-benda yang manis campur dengan benda masam untuk jadikan sebagai ubat. Ni Imam Ghazali sebut sakan jabin dan kashkab. Ni ubatan ni pula. Maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan minum ubat tersebut. Ada orang ada jual ubat, macam-macam ubat dia ada. Sakit dia tak makan ubat. Jadi bila nak sembuh? Itu sama kita duk rajin pergi ambil ubat. Rajin pergi ambil ubat, batok punya lama kat klinik tu. Nak ambil ubat, tapi ubat tak makan. Bila nak lega? Jadi maknanya apa? Kena ambil, bukan kita kena ambil, kita kena amalkan. Ilmu pun sama. Dalam hal ini disebutkan satu syair dalam bahasa Parsi. Karamadu hazari rotlin hima bimai tami tahuri nabashadat syaidai. Ini bahasa Parsi. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminum. Perumpamaan, maknanya apa? Kita duk timbang arak punya banyak, dia takkan jadi mabuk kalau sekadar timbang arak. Jadi maknanya apa? Sama juga dalam bab ilmu. Ilmu kalau sekadar kita bawa ilmu je, kita simpan ilmu, tak diamalkan. Kita kumpulkan ilmu je. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala umpamakan seperti apa? Seperti himar. Kamasalil himar yahmilu asfara. Makna himar yang menanggung bebanan yang macam-macam, kitab-kitab dan sebagainya, tapi dia tak ada apa-apa, tak tahu isi kandungannya. Tak jadi. Jadi maknanya apa? Kita kena beramal dengan ilmu tu. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya, ini satu lagi perumpamaan. Imam Ghazali dia suka kitab dia yang menyentuh sangat. Sebab apa? Setiap kitab dia, banyakkan dia buat contoh-contoh tu kena. Orang hak ikhlas sungguh dia tulis. Jadi dia kata apa? Jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya, kamu belajar ilmu 100 tahun dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab.
kitab banyak. Engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu ini. Akhir zaman banyak orang-orang yang alim. Kitab ni beli macam-macam kitab dah. Tapi isi kandungan kitab tu tak diamalkan. Dia banyak. Wala'iyazubillah. Kita tak maulah Quran kita walaupun tak banyak kita beramal, Quran kita beramal. Jaga. Ada orang ilmu punya banyak tapi akhlak pun tak ada. Pun macam tu kan ilmu salah. Jadi kita nak bukan sekadar kita ada ilmu tapi kita nak beramal dengan ilmu tu. Dia kata engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu ini. Allah Ta'ala telah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm. Maksudnya sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakan. Dia akan dapat apa hak dia usaha. Kita pulun apa hak kita pulun. Kita akan dapat tu. Dan firman-Nya lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka sesiapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Siapa duk harap nak bertemu dengan Allah? Kalau sekadar kita bercita-cita saja, tak dapat. Tak mungkin orang-orang yang hanya bercita-cita tapi dia tak buat apa-apa. Ini yang disebut oleh ulama, tarjun najah walam tasluk masalika innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu mengharapkan kejayaan walam tasluk masalika tapi kamu tak ikut jalan-jalannya. Innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas daratan. Ini perumpamaan yang dibuat oleh ulama. Kita nak pi kepada satu-satu matlamat, tapi kita tak pi ikut jalan dia. Syurga ni dia ada jalan-jalan dia. Dia ada cara untuk kita nak menuju ke syurga tu. Dia ada jalan-jalan dia, ada jalan pintas, dia ada jalan lambat. Tapi yang pastinya kena pi ke jalan-jalan tu, boleh sampai ke matlamat dia. Tapi kalau kita tak ikut jalan dia, kita takkan mungkin sampai. Selalu saya buat contoh apa? Orang yang nak pergi ke satu-satu destinasi. Contohnya nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi ke Kuala Lumpur, kalau kita di sinilah kita kena pergi naik ke highway Tambun. Pergi ke Tambun tu, lepas tu masuk simpang highway lah. Naik ke highway terus pergi sana. Pergi ke arah ke Kuala Lumpur. Ni dia kata dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi dia tak ada pergi ke belah Meru. Lepas tu dia masuk highway hala pergi Kuala Kangsar. Lepas tu dia lajak pergi sampai ke Taiping. Tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi Kuala Lumpur. Nak kena pergi kot Siam lah. Jadi maknanya apa? Tak kena jalan tu. Tak betul jalan. Kita bukan kot ni Kuala Lumpur ni. Dia tak ada, aku saja nak jalan-jalan tu. Tu tak betul. Mana bukan Kuala Lumpur ni, nak pergi jalan-jalan tu lah, bukan Kuala Lumpur. Begitulah perumpamaan kita nak menuju pada Allah. Orang yang nak menuju pada Allah ikut jalan yang Allah Ta'ala suruh. Jalan dia macam mana dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut. Siapa nak masuk syurga? Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang nak berjalan, siapa yang berjalan mengambil jalan menuju ke mengambil jalan-jalan ilmu ni, dia seolah-olah maknanya apa? Berjalan untuk nak menuju kepada jalan-jalan syurga. Syurga ni ada jalan dengan cara jalan ilmu, ada dengan cara jalan mahabbah, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, ada dengan jalan dia muamalah dengan manusia berakhlak, dengan akhlak yang baik. Ada jalan dengan tempat dia bersedekah, dengan tolong orang dan sebagainya. Jadi banyaklah jalan-jalan dia. Ada juga jalan dia beribadah saja, boleh juga. Tapi nak sebut kata ikut jalan-jalan yang Allah Ta'ala suruh. Jangan sampai kita ikut jalan lain daripada apa yang Allah Ta'ala perintah. Dalam Quran sebut juga wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ni jalan yang betul, sirat mustaqiman fattabi'uhu. Hendaklah kamu ikut jalan tu. Jadi kalau kamu nak ikut jalan lain, kamu tak akan mungkin sampai. Nak sampai pada Allah. Ada orang dia kata dia ni nak jadi ahlillah, nak ikut jalan Allah Ta'ala, tapi
pakai seluar pendek, sembahyang pun tak pernah, aurat pun tak jaga, dengan jiran tetangga pun buat lebih kurang. Habis macam mana nak menuju pada jalan Allah? Orang ni bukan orang yang nak menuju jalan Allah, ni orang nak menuju murka Allah. Ada buat sakit hati orang bagai-bagai. Jadi maknanya apa? Siapa yang kata dalam surah Al-Kahfi Allah Taala sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka siapa-siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, siapa yang duk cita-cita nak balik bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Amalan soleh ni maknanya di antara amalan soleh ni ialah kita memperbetulkan kekurangan, kesilapan yang kita pernah buat. Orang baik ni kata, saya ingat apa yang disebut oleh Kiai Zainuddin MZ tu, Allahyarham, yang pendakwah sejuta ummah. Dia kata apa? Orang baik ni bukan orang tak buat jahat, orang tak buat salah. Itu bukan orang baik. Hak tu wali itu apa? Tu nabi tu. Orang baik ni lah orang yang bila dia buat salah, dia sedar akan kesalahan dia segera perbaiki kesalahannya. Tu orang baik. Orang baik dia sentiasa mengislahkan diri, memperbaiki diri. Siapa pun kita ada orang panggil apa, latar belakang yang pelbagai. Macam-macam cerita tentang kita ni. Maka macam mana kita nak perbaiki diri kita? Hak mana hak kita nampak salah, hak mana orang tegur kata kita kena perbetul hak tu, kita perbetul je. Itu baru jalan orang yang nak dapat keredaan Allah. Jadi hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Buat amal soleh, perbaiki diri, jaga mana yang tak kena kat kita ni. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada mereka ni, balasan apa yang telah mereka lakukan. Kita buat apa semua kat atas dunia ni, kita duduk atas dalam majlis ilmu ni. Sakit lutut saya tahu. Kalau duduk sila lama lenguh. Lenguh tu pun akan dikira oleh Allah. Malaikat akan catat orang ni lenguh tapi dia gagah juga. Mentah nak masuk Isya, lambat lagi Isya pun, puasa lambat. Jadi maknanya apa? Susah sikit pun Allah Ta'ala ambil kira pada kita. Itu jalan kita jalan kaki, naik motor, naik geran, tak kira lah. Apa pun kenderaan kita naik, semua tu akan Allah Ta'ala kira pada. Dan firman-Nya lagi, kan ada kisah pada seorang sahabat. Sahabat ni dia duduk jauh, lepas tu dia ni jauh tu payah pula. Tak ada lah kuda, tak ada lah apa. Dia jauh, duk pulang pergi masjid, tapi dia tak pernah lah duk bunyi apa. Selepas dia wafat, selepas dia meninggal, isteri dia isteri dia mimpi, kalau tak salah. Isteri dia mimpi. Dia kata apa? Allah rugi dekat sikit. Lepas tu dia tanya, isteri tanya, apa yang kata dekat? Apa kata sikit? Dekat. Pasal apa aku jalan dulu, jalan tu dekat sangat. Padahal dia jauh dah, jalan kaki duk pergi pulang pergi masjid tu. Dapat ganjaran hak yang dekat, dia kata dekat tu. Pasal ganjaran dia banyak sangat. Rugi dia kata, kalau lagi jauh pun aku sanggup kalau dapat nikmat, aku tahu nikmat macam ni. Lepas tu dia sedekah pun dia sedekah sikit. Dia kata, Allah rugi aku sedekah sikit. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi selepas aku mati, dengan sebab sedekah untuk dapat banyak sangat ganjaran. Atau aku kata sikit. Jadi maknanya apa tu? Para sahabat maknanya mereka buat amal, mereka rasa rugi walaupun mereka buat sikit. Padahal macam dah di kita lagi lah. Mudah-mudahan apa kita buat ni sikit ke apa ke, yang pasti dia kita boleh istiqamah. Dan firman-Nya lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga jannatul firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Orang beriman, orang beramal soleh,
kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Syurga Jannatul Firdaus itulah sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Pasal apa? Pasal dah duduk kat tempat nikmat, seronoklah. Siapa-siapa pun dia bila dah duduk dengan tempat nikmat, dia dah tak ingat dah hak lain. Dia seronok dah dengan nikmat-nikmat tersebut. InsyaAllah. Seminit lagi. Kita habis ni sikit. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau? Dia kata, apa yang kamu nak kata dengan hadis ni bila kamu tak beramal dengan ilmu kamu? Hadis dia apa dia? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Islam tu diasaskan 5 perkara. Pertama, penyaksian Allah tu sebagai Tuhan, bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Jadi maka orang yang beriman, dia kata, maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Jadi hadis yang disebutkan di situ maknanya apa? Suruh kita beramal mereka. Syahadah kena beramal, sembahyang kena beramal, puasa kena sembahyang, kena puasa. Jadi semua yang disebut dalam hadis ni nak suruh kita ni rajin beramal. Kalau sekadar kita tahu tapi kita tak buat, tak jadi apa. Itu hak yang fardu, hak yang rukun. Apatah lagi hak yang lain pun kita kena usaha buat. Sekadar kita dengar, kita tak balik buat apa-apa, kita tak dapat apa-apa lagi. Maka kena usahakanlah, tingkatkan amal kita dengan umur kita yang berbaki, tak tahu berapa hari ni Allah Ta'ala bagi pada umur kita, kita tak tahu. Allah ni Allah Ta'ala tu tunjuk mengejut je. Fa innahu ya'ti baghtatan, mati tu datang sungguh secara mengejut. Sungguh mengejut. Kadang kita duk tak pasal-pasal. Kalau tengah buat baik, alhamdulillah. Macam doktor Usim itu, ada seorang doktor kan, kalau duk ngajak macam ni, lemah-lemah tu banyak meninggal. Kalau tengah duk buat baik macam tu, alhamdulillah, seronoklah. Kalau tengah duk buat maksiat, kita takut. Lepas tu kata dia, untuk tangguh, masa-masa kosong kita gunakan untuk kita beramal. Zikir ke apa, biarlah. Kita sibuk dengan amalan-amalan yang jadi sebab pada kita jadi orang yang selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita, kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang akan berjaya di negeri akhirat nanti, insya-Allah. Dan seterusnya kita sambung nanti. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, insya-Allah. Kita sambung akan datang. Dan dalil menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.